Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Seperti yang korang dah tahu, kes yang Abang Boy cover memang gruesome dan tak masuk akal. Termasuklah kes kali ni. Kali ni Abang Boy nak bawa korang ke Mesir. Apa? Korang ingat kat Mesir tak ada serial killer ke? Oh ya, ada mat. Dia punya crime memang gila-gila evil. Sebab apa? Crime dia dilakukan kepada kanak-kanak. Dia punya mangsa bukan sikit-sikit mat. Dia punya mangsa sampai 32 orang. Ini hanya yang dijumpai tau. Dikatakan angka mangsa mamat ni mencecah hingga 100 orang. Dan kebanyakan mangsa-mangsanya adalah budak-budak lelaki. So siapa Pak Arab gila ni? Nama dia adalah Ramadan Abdul Rahim Mansur atau lebih dikenali sebagai Al-Turbini. Nama dia je Ramadan, tetapi tak ada apa yang baik pun pasal dia ni. Tak Ramadan langsung, early warning. Kalau korang sensitif pasal isu ni, Abang Boy cadangkan untuk korang tengok video Abang Boy yang lain. Sebab video kali ni Abang Boy tak simpan-simpan weh. So viewer discretion is advised. Tetapi sebelum tu, kita roll the intro dulu. Ramadan dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Dia tak mendapat pelajaran semasa dia membesar. Dan keluarganya menganggap yang si Ramadan ni adalah salah satu bebanan kepada diorang. Memang dia dilayan macam sampah lah. So korang bayangkan semasa dia berumur 5 tahun, dia terpaksa mencuri makanan hanya untuk mengisi perutnya yang lapar. Pada umurnya yang masih muda, dalam 11 hingga 12 tahun, Ramadan meninggalkan kampung halamannya di Tanta untuk melarikan diri daripada kemiskinan. Dia mendapat kerja di sebuah restoran di tepi stesen kereta api di Bandar Cairo. Dalam pada masa dia bekerja tu, dia telah bertemu dengan salah seorang daripada ketua gangster terbesar di Cairo. Nama mamat ni adalah Abdul Al-Tobini. Ini adalah detik yang menjadi katalis perubahan dalam kehidupan Ramadan. Dia ni, kerja dia selalu sangat paus duit si Ramadan ni. Selalu pukul dia sampai lunyai. Ramadan pada masa ni 12 tahun tau. Manalah dia nak melawan. Sampailah satu hari si Ramadan ni dah tak tahan sangat-sangat dah. Bila Abdul ni datang nak pau duit dia, dia melawan. Dia tak bagi 1 sen pun. Ramadan even minta balik semua duit yang dia dah pau dulu. Terkejut dengan perlakuan Ramadan ni, Abdul akhirnya bersetuju untuk memulangkan kesemua duit Ramadan. Tetapi Ramadan kena ikut dia pergi ke satu tempat di mana dia simpan duit tu. Abdul ni mengajak Ramadan ke akhir trek kereta api dan menyuruh Ramadan ni memanjat salah sebuah daripada gerabak kereta api tu. Bila dah sampai dekat atas gerabak tu, bukannya si Abdul ni bagi duit, dia siap pukul geng. Tak cukup dengan tu, dia liwat si Ramadan ni sampai berdarah-darah. Lepas Abdul ni dah puas, dia ikat Ramadan dan menghuban Ramadan ni ke bawah daripada atas gerabak kereta api tu dengan harapan dapat membunuh Ramadan. Akan tetapi Ramadan ni tak mati guys. Dia masih bernyawa. Akan tetapi kecederaan yang dialami ni agak kritikal. Dia mengalami keretakan di tengkoraknya dan kecederaan di bahagian matanya yang mengakibatkan matanya menjadi juling. Dia terpaksa menjalani beberapa siri pembedahan dan berada di hospital lebih daripada sebulan. Walaupun macam tu, trauma member weh. Dia tak tahu nak buat apa sebenarnya. Dia nak pergi buat report polis, tetapi pada masa tu, korang kena ingat tau, polis tak se-efisien macam sekarang ni. Memang polis buat tak layan je untuk report-report macam tu. Ramadan beberapa kali cuba untuk membunuh dirinya disebabkan depresi yang dialaminya. Korang bayangkanlah, muda-muda dah kena liwat. Dah lah tak ada siapa nak tolong. Dia merasakan yang dia berseorangan dekat dalam dunia ni. Selama beberapa bulan, dia hidup sebatang kara je. Kais pagi makan pagi lah senang cerita. Tapi dalam masa tu, disebabkan tahap mental Ramadan ni menjadi semakin teruk, dia marah dan menganggap semua orang menentang dia. Dia nak balas dendam. Dia bukan nak balas dendam dekat penjahat tau. Akan tetapi, dia berasuk-asuk menjadi penjahat yang telah meliwatnya. Dia sendiri yang menjadi monster. So, apa yang dibuat? Dia join satu lagi kumpulan gangster. Kerja dia merompak,
peras ugut, pukul, mencuri dan merogol. Dia tak kisah siapa yang baik dan siapa jahat. Yang dia tahu, dia nak balas dendam kepada semua orang. Sebab dia anggap semua orang masyarakat ni menyebab dia hidup seperti macam ni. Siapa saja yang ada masalah dengan dia, dia tak cakap banyak guys. Dia kidnap dan terus rogol je. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Dia ugut kalau dorang buat report, dia akan bunuh. Si Ramadan ni semakin hari semakin ganas guys. Sehinggalah dia menjadi ketua kumpulan gangster tu. Dialah bos. Apa yang dia cakap, semua orang kena ikut. Makin rancak diorang merompak rumah-rumah orang, kidnap budak-budak, peras ugut dan macam-macam lagi lah. Dan bila line dah panas, si Ramadan ni akan lari ke Alexandria pula. Lebih kurang 200 km daripada bandar Cairo. Dekat sana dia akan hidup low profile. Hidup macam orang biasa je. Dia suka pergi ke Alexandria ni disebabkan tak ramai polis dekat sana. Dan selepas line clear, Ramadan dan kuncu-kuncunya akan kembali ke Cairo untuk meneruskan kehidupan jenayah diorang. Kuncu-kuncu dia ni adalah terdiri daripada budak-budak je guys. Yang paling tua adalah 17 tahun. Semua terdiri daripada keluarga miskin yang hidup sebatang kara di kota Cairo. Itu je lah cara untuk diorang survive. Kalau kau lemah, kau akan dimakan. Ramadan akan ugut budak-budak jalanan ni untuk join geng dia. Dan siapa yang tak nak join, dia akan kidnap dan liwat diorang sama seperti yang dia pernah kena liwat dulu. Dia akan heret budak-budak tu dekat atas gerabak kereta api dan meliwat budak tu beberapa kali. Dia kemudiannya akan ikat budak-budak tu dan menghumban mangsanya ke bawah gerabak tu. Dia akan pastikan menghubang mangsa ni kepala dulu supaya kepala mangsanya terkena dengan landasan kereta api tu. Kalau mati, dia akan buang mayat tu ke dalam sungai Nil yang berhampiran. Kalau hidup, dia akan menyuruh budak-budak tu untuk mencium kakinya kalau nak dilepaskan. Tetapi dia tak pernah melepaskan walaupun seorang weh. Dia akan menanam mangsanya yang masih hidup ni dekat dalam lubang cetek dan membiarkan mangsanya mati perlahan-lahan. Hoi, kejam gila siut. Menurut Ramadan sendiri, dia melakukan perkara terkutuk ni di atas gerabak tu semasa gerabak tu masih ada penumpang guys. Punyalah berani. Disebabkan inilah si Ramadan ni digelarkan Al-Torbini, yang bermaksud kereta api ekspres. Ada sekali tu seorang budak homeless yang baru berumur 9 tahun mencari tempat untuk tidur pada malam hari. Dia menyelinap masuk ke dalam salah sebuah gerabak kereta api yang parking dekat situ. Nasib dia tak baik bila dia bertemu dengan Ramadan dan gengnya. Ramadan memberi arahan kepada geng-gengnya untuk meliwat budak yang tak bersalah tu seorang demi seorang. Dan selepas semuanya dah selesai, dia mengarahkan untuk geng-gengnya belah daripada situ sebab dah sampai turn dia. Dia melakukan perkara terkutuk tu kepada budak tu beberapa kali dan setelah dia puas, dia mengambil satu batu besar dan menghempas batu tu dekat atas kepala budak tu geng. Oi, gila kan. Mereka melupuskan mayat budak tu di dalam landasan kereta api bawah tanah yang dah terbengkalai. Salah seorang lagi mangsanya, Muhammad Nagui, adalah salah seorang daripada ahli kumpulannya yang berumur 12 tahun. Ramadan dah beberapa kali cuba untuk mengayat si Nagui ni. Sampailah satu masa dah tak tahan sangat gemaknya. Ramadan cuba untuk meliwat Nagui tetapi gagal. Nagui telah membuat report polis tentang perkara ni dan Ramadan berjaya ditangkap. Tetapi tak lama guys, Ramadan dilepaskan disebabkan tak ada bukti yang kukuh. Selepas je Ramadan ni dilepaskan, dia mengarahkan semua ahli kumpulannya untuk mencari Nagui. Dan selepas bertemu dengan Nagui, mereka mengatakannya Nagui ni diperlukan untuk membincangkan hal pasal geng dorang ni. Pada masa ni, Nagui tak tahu-tahu si Ramadan ni dah dilepaskan daripada tahanan polis. So tempat meeting dorang ni dekat subway landasan kereta api. Si Ramadan ni memang dah siap-siap menyorok dah. Sampai-sampai je si Nagui ni, dia keluar. Hoi, terus berubah muka Mamat tu. Cuak mat. Sebab dia dah tahu dah apa yang akan berlaku dekat dia. Bila melihat muka Nagul yang cuak tu, si Ramadan ni terus ketawa terbahak-bahak. Ramadan mengarahkan gengnya untuk mengikat Nagui ni. Dan mereka bergile-gile meliwat budak tu selama 3 jam guys. Sampai berdarah-darah budak tu. Bila dah puas, Ramadan mengheret budak tu ke atas tangki air setinggi 3 meter. Lebih kurang 10 meter macam tu lah. Dia nak humban budak tu ke bawah. Geng dia yang lain memujuk si Ramadan ni supaya janganlah bunuh Nagui ni dengan cara macam tu. Dorang boleh je cekik ke, tikam ke, macam apa yang dorang dah buat sebelum ni. Tapi si Ramadan ni tak nak guys. Niat dia adalah untuk menjadikan si Nagui ni sebagai contoh.
Inilah yang akan berlaku kalau ada siapa-siapa dalam kumpulan dia ni melanggar perintah Ramadan. Ramadan meneruskan aktiviti jenayah dia selama 7 tahun. Kebanyakan aktiviti jenayah dia adalah di kota Cairo, Alexandria dan kota Beni Suef. Sure korang fikir, kenapa mayat budak-budak ni tak dijumpai? Takkanlah tak ada seorang pun yang report kanak-kanak hilang kan? Korang kena tahu, mangsa-mangsa Ramadan adalah budak-budak jalanan yang tak ada struktur family yang baik. Mak bapak budak-budak ni pun kadang-kadang merempat juga dekat tepi jalan. So tak ada siapa pun kisah kalau budak-budak ni hilang. Tetapi semuanya berubah pada tahun 2006 bila pekerja maintenance kereta api membuat cek di laluan landasan daripada Cairo ke Alexandria. Mereka menemukan 2 rangka mayat kanak-kanak di tepi landasan tu. Tak lama kemudian, satu lagi rangka mayat kanak-kanak ditemui di stesen kereta api Bandar Tanta. Pada masa ni, polis dah mula menjalankan siasatan dan memulakan pencarian di sekitar kawasan landasan kereta api Bandar Cairo. Mereka telah menemui 12 lagi rangka mayat kanak-kanak. Semuanya diikat dan mengalami keretakan di kepala. Seluruh rakyat Egypt pada masa tu terkejut gila weh. Tak pernah lagi ada kes pembunuh bersiri macam ni dekat sana. Menurut siasatan awal, polis merumuskan yang mangsa-mangsa ni adalah terdiri daripada budak-budak jalanan sebab tak ada siapa pun yang report pasal kehilangan diorang. Kalaulah anak orang kaya yang hilang, confirm dah kecoh dah balai. Tetapi ni tak guys, sampai tinggal rangka pun tak ada siapa yang ambil peduli. So polis dengan kerjasama orang ramai membuat pencarian di sekitar bandar-bandar yang mereka jumpa mayat-mayat budak ni tadi. Mereka menemui satu kawasan di mana budak-budak ni tinggal. Tempat dia berhampiran dengan stesen kereta api Bandar Cairo. Diorang terus angkut semua budak-budak homeless yang ada dekat dalam tu. Pada masa tu sebenarnya polis tak suspek apa-apa pun. Diorang hanya pergi dekat tu dengan harapan nak selamatkan budak-budak tu daripada pembunuh. Tetapi di antara yang polis kutip tu adalah 2 daripada kuncu geng Ramadan. Salah seorangnya adalah Samir Mahmud atau nama timbangannya adalah Hanata, yang bermaksud snitch. Kalau dalam bahasa Melayu adalah Mamat ni memang kuat pecah lubang. Mamat Samir ni lah yang pecah lubang pasal semua aktiviti crime Ramadan dan geng dia dah buat. Polis tak tanya pun tahu. Dia yang sendiri pecah lubang sebab rasa bersalah, sebab rasa cuak tak pasal-pasal. Lepas tu dia buat deal pula dengan polis. Kalau dia bagi tahu semuanya, dia nak polis lindungi dia daripada Ramadan. Satu-satu geng Ramadan ni dia petik dan satu persatu kena kutip. Dan last sekali, diorang berjaya berkas Ramadan semasa dia cuba nak melarikan diri ke Alexandria. Dalam tahanan, Ramadan langsung tak mengaku bersalah guys. Dia cakap dia tak buat pun semua benda tu. Dia mengatakan yang budak-budak ni nak mencemarkan reputasinya disebabkan dia selalu bully budak-budak. Tetapi selepas berjam-jam disoal siasat tanpa henti, akhirnya dia mengaku semua apa yang dia buat. Tetapi ada plot twist dia. Dia cakap semasa dia melakukan semua perbuatan terkutuk dia tu, dia telah dirasuk oleh seekor jin betina dan tak sedar apa yang dia buat. Katanya lah, menurut pegawai siasatan tu, Ramadan menceritakan semua benda-benda keji yang dia dah buat semacam tak ada apa-apa pun. Macam sembang dekat kedai kopi. Langsung tak ada rasa bersalah. Dia lebih kurang macam bangga pula dengan apa yang dia dah buat. Ramadan telah menawarkan diri untuk membantu polis menunjukkan kawasan di mana dia melupuskan mayat mangsanya. Sebanyak 17 lagi rangka budak-budak telah ditemui, membawa total kepada 32 orang. Dan dalam banyak 32 orang tu, hanya 23 sahaja yang dapat dikenal pasti oleh ahli keluarga bangsa. Ini mayat yang diorang jumpa je tau. Mayat yang diorang tanam. Belum lagi mayat yang diorang campak dekat dalam sungai Nil lagi. Kalau korang nak tahu, sungai Nil adalah habitat semula jadi kepada buaya sungai Nil ataupun freshwater Nile crocodile. So memang tak jumpalah mayat-mayat tu. Menurut Ramadan sendiri, dia telah membunuh seramai 100 lebih mangsa yang rata-ratanya adalah budak-budak yang berumur 12 tahun. Dia cakap dia suka sangat budak pada umur macam tu. Sebab apa? Tak tahulah abang boy. Pada 2007, Ramadan and the gang telah dihadapkan ke mahkamah atas 32 pertuduhan membunuh. Tim Peguam Bela Ramadan membahaskan yang tak ada satu bukti kukuh pun yang mengaitkan Ramadan dengan mangsa-mangsanya. Dan pengakuan testimoni yang dibuat semasa sesi soal siasat tu adalah sebenarnya dipaksa oleh polis untuk tutup kes ni cepat. Seramai 10 orang saksi yang juga mangsa Ramadan yang masih hidup telah memberi keterangan di kandang saksi. Korang nak tahu tak apa yang si Peguam Bela ni buat? Dia mengarahkan setiap saksi untuk menanggalkan pakaian mereka untuk diperiksa oleh pegawai perubatan.
Semua ni untuk memastikan betul ke tidak aktiviti jenayah liwat ni berlaku. Korang bayangkanlah, dekat tengah-tengah mahkamah kot, dia suruh budak tu bogel. Hei, gila betul. Tetapi disebabkan dorang ni dah tekad untuk Ramadan ni dijatuhkan hukum, dorang sanggup guys. Dorang sanggup berbogel dekat depan hakim dan semua yang berada dekat dalam mahkamah tu. Memang berani. Salut gila lah. Berita tentang apa yang Ramadan and the gang dah buat kepada kanak-kanak ni sampai ke pengetahuan banduan penjara. Korang nak tahu apa yang jadi? Semua geng Ramadan, ke-7 orang tu, semua telah diliwat bergili-gili oleh banduan setiap malam. Ini kes ni masih dalam perbicaraan tau, belum jatuh hukum lagi. Hari-hari kena bontot guys. Padan muka. Tim Program Bela Ramadan menyuruh semua ahli kumpulan Ramadan untuk menanggalkan pakaian mereka dan menunjukkan kepada mahkamah yang mereka telah diseksa dekat dalam penjara. Dan semua ni adalah kerana mereka tak bersalah pun daripada awal. Korang ingat hakim percaya ke? Memang taklah cerita dia. Ini semua sebang je. Dengar boleh, percaya jangan. Ramadan dan Sami telah didapati bersalah di atas kesemua pertuduhan dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Salah seorang daripada ahli kumpulan Ramadan yang bernama Al-Ghazal ataupun The Butcher mendapat hukuman paling ringan di antara ke-7 ahli kumpulannya disebabkan dia langsung tak join dalam aktiviti meliwat dan membunuh mangsa. Kerja Mamat ni hanya satu je. Dia adalah kaki pukul. Dia langsung tak membunuh. So, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Sementara yang lagi 4 dijatuhkan hukuman penjara di antara 5 hingga 40 tahun. Pada pagi Selasa, 16 Disember 2010, Ramadan dan Samir menjalani hukuman gantung di penjara Burj Al Arab. Serius guys. Kes kali ni memang gila weh. Korang rasa setimpal tak hukuman yang dijatuhkan kepada Ramadan dan kucu-kucunya? Kalau Abang Boy lah, memang Abang Boy akan jatuhkan hukuman 10 tahun setiap seorang. Dan setiap hari dan malam, dorang akan diliwat berkali-kali oleh para banduan dekat dalam penjara. Selepas 10 tahun tu, barulah dijatuhkan hukuman gantung tu. Baru ada akal. Tetapi itulah, mungkin sebab itulah kot Abang Boy tak boleh jadi hakim. Hei, geram betul. So, apa pendapat korang? Kasih komen sikit kat bawah. So, that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.